Assalamualaikum warahmatullahi. Kita mulakan sama-sama dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Yang berusaha Al-Fadhil Tuan Haji Zamri, pengerusi Surau Takaful Malaysia, seterusnya barisan ahli jawatan kuasa, sahabat-sahabat pengurusan dan juga staf Takaful Malaysia. Sekali lagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada saat kita berada di tempat yang baik ini, kita letakkan niat kita untuk melakukan ibadah. Sama-sama kita ikhlaskan diri lillahi ta'ala dan kita masukkan ingatan untuk menunggu waktu solat zuhur untuk kita lakukan secara berjemaah. Pada masa yang sama, bila kita letakkan niat untuk menunggu waktu solat ini, maknanya kita duduk pada urusan menunggu waktu solat. Sedangkan menunggu waktu solat itu fadilat dan pahalanya terlalu besar, tuan-tuan. Dalam satu hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW menyebut bahawa menunggu waktu solat itu dapat menghapuskan dosa kita dan diangkat kedudukan kemuliaan kita di sisi Allah. Pada masa yang sama, kita mendapat pahala yang disebut sebagai melakukan ribat fi sabilillah. Sedangkan dalam satu hadis lain, Nabi SAW menyebut orang yang mati ketika melakukan ribat ini, maka pahalanya dialirkan oleh Allah berterusan walaupun berada dalam barzakh sehingga hari kebangkitan, dan juga diamankan daripada pertanyaan mungkar dan nakir. Maknanya bila tak ada soalan mungkar dan nakir, maka kita selamat daripada apa yang disebut sebagai azab kubur. Jadi mudah-mudahan niat yang benar apa yang kita lakukan ini membawa kita kepada niat dan tujuan ibadah yang kita letakkan itu, ditambah pula dengan adab-adab yang kita jaga ketika berada di rumah Allah Ta'ala. Yang keduanya, tuan-tuan, kita berada pada situasi kebaikan demi kebaikan. Dahlah kebaikan kita sebagai seorang Muslim. Orang Muslim ini setiap masa yang berlanjutan, yang datang, ia membawa kebaikan. Sebab orang Muslim adalah orang yang sentiasa berfikir tentang baik, berusaha untuk baik. Itu kedudukan orang Muslim. Kemudian kita letakkan pula niat kita untuk menunggu waktu solat dan niat lain-lain yang baik-baik. Duduk dalam kuliah pengajian, silaturahim, macam-macam lah. Ada barangkali yang tu dah banyak kawan-kawan kita berbincang tentang pentingnya kita menjaga niat dan juga bagaimana kita nak menjana ibadah yang kerdil, yang kecil tiba-tiba jadi besar dan juga berkualiti dalam Islam. Antaranya ialah dengan kawalan pada niat kita, tuan-tuan. Kemudian yang ketiganya, kita juga berada dalam kebaikan kerana kita sekarang ni dalam awal 10 hari yang pertama Zulhijjah. Hari ni hari yang ketiga Zulhijjah, tuan-tuan. Hari yang cukup besar fadilat dalam agama sehingga kan Allah Ta'ala jadikan ia sebagai alat untuk bersumpah. Subjek sumpah. Wal fajri wa layalin ashr. Wal fajr wa layalin ashr. Demi waktu fajar dan demi 10 malam, demi malam yang bersepuluh. Alim ulama sebut malam yang bersepuluh itu merujuk kepada 10 hari pertama Zulhijjah yang berakhir pada 10 Zulhijjah dengan sambutan Aidil Adha di tempat kita. Jadi apa yang berlaku sepanjang 10 hari Zulhijjah ini, bagi seorang Muslim semuanya baik dan juga digandakan kebaikan itu. Itu untung kita, tuan-tuan, apabila jadi orang Islam. Kemudian pada tengah hari ini,
kita fokus kepada tajuk yang diberikan tuan-tuan, iaitulah tujuan ibadah dalam Islam. Tujuan ibadah dalam Islam. Tajuk ni begitu besar tuan-tuan, kerana ia menjadi sebahagian daripada kewajipan kita untuk mendalami apa yang disebut sebagai tujuan ibadah, maqasid al-ibadah, ataupun dalam perbincangan lebih jauh disebut maqasidus syariah, al-maqasid asy-syar'iyyah. Ini tajuk yang cukup besar tuan-tuan, yang tak habis perbincangan sehari dua tuan-tuan, sebab daripada faham kita terhadap tujuan ibadah lah, maka kita ni akan lebih fokus, lebih baik ketika kita melaksanakan tuntutan ibadah. Sedangkan tuan-tuan, antara asas kita sebagai seorang Muslim adalah untuk beribadah. Itu asasnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu asas. Tiba-tiba apa yang disebut sebagai konsep ibadah yang menjadi asas penciptaan kita, kita faham pula, sebenar-benar faham. Maka lagilah kita ni akan bertambah baik, dan saya guna perkataan ni, kita ni lagi jelira tuan-tuan untuk beribadah. Lagi berjelira. Jadi banyak dia punya poin-poin kat situ. Saya nak fokuskan satu saja tuan-tuan pada tengah hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat besar pada saya dan kita semualah tuan-tuan ni. Okey. Antara salah satu daripada tujuan ibadah diwajibkan kepada kita oleh Allah Ta'ala, oleh Islam ini, ialah untuk menjaga agama kita tuan-tuan. Untuk pelihara agama. Itu antara tujuan dia. Kenapa tuan-tuan? Kerana hakikat kehidupan kita di dunia ini, Allah Ta'ala jadikan sebagai tempat ujian. Setiap saat apabila kita masih lagi hidup sebagai manusia, maka setiap saat itu adalah ujian tuan-tuan. Tidak ada satu saat yang terlepas daripada konsep dosa dan pahala. Bila kita hidup. Sebab itu salah satu daripada keberuntungan orang mati, ni kita sebut sikit tuan-tuan ni, dari sudut nilai positifness pada kematian itu, ialah mati menamatkan ujian. Boleh faham tuan-tuan ni? Bila orang tu mati, maknanya dia punya asas ujian pada hidup dia ni sudah berakhir. Maka apa yang berlaku? Terima markah ujian sudah. Terimalah apa keputusan daripada ujian yang dilakukan sebelum itu, sama ada berjaya ataupun tidak. Jadi bila kita masih lagi hidup, maka konsep ujian itu berterusan. Dan ujian itu datang dalam keadaan yang pelbagai tuan-tuan. Ada masa ujian itu ringan, kita boleh hadapi dengan baik. Ada masa berat sangat-sangat sampai kita menangis seorang-seorang tuan-tuan, dalam gelap, dalam kesunyian malam, sampai kita terpaksa mengadu pada siapa-siapalah tuan-tuan. Anak-anak kita di sekolah, kaunselor. Kalau kita pada suami, pada isteri, pada mak ayah kita tuan-tuan, terpaksa mengadu. Kenapa? Kerana tekanan, beban dan ujian itu terlalu besar. Itu dia tuan-tuan. Kita pergi sikit bagaimana gambaran yang berlaku dalam ujian ni tuan-tuan. Ada di antara kita diuji dengan harta benda. Harta benda. Kebetulan sahabat kita, saya tak ingat nama tuan-tuan. Apa nama sahabat kita pakai ketayak, pakai kopiah? Ya? Tuan Rosdi. Tuan Rosdi dia tinggal di Taman Seri Muda tuan-tuan. Betul? Tuan Rosdi, kebetulan jumpa dia sebulan sekali. Jadi Taman Seri Muda ni, kawan-kawan di sana, mereka diuji dengan apa tuan-tuan? Dengan banjir kat sana kan? Dengan banjir. Kerosakan bukan kepalang pada 18 Disember 2021 dulu. Saya jumpa pada 3 minggu lepas dengan seorang dari kalangan sahabat. Tuan Rosdi kita ni kenal lah. Cuma saya tak ingat juga apa nama sahabat tu. Itu kelemahan saya. Payah nak ingat. Kadang-kadang student kat depan, nama tak ingat tapi bapak dia ingat. Nama bapak dia ingat. Nama dia tu tak ingat. Saya panggil bapak je lah. Masalah dah jadi orang tua kat tak maaf kat Jadi ada di antara kawan-kawan kita yang menanggung kerugian amat sangat. Seorang daripada sahabat saya tuan-tuan di Taman Seri Muda ni, dia diuji dengan kerosakan harta benda dia. Lebih kurang 2 minggu sebelum berlaku banjir besar 18 Disember yang lepas, dia baru saja menerima hantaran X50 tuan-tuan. Dia punya kenderaan X50 tu. Berapa harga 100 lebih tak tuan-tuan 110, 115 juga. Baru 2 minggu. Dan punya sayang tuan-tuan, dia letak bawah garaj,
Dia balik kampung ke Negeri Sembilan pun dia masih balik dengan kereta lama. Pasal sayang nak bawa X50 ni. Tapi apa yang berlaku pada 18 Disember tuan-tuan? Habis tenggelam. Kat mana X, kat mana 50, hilang habis tuan-tuan. Tenggelam habis. Maka baru ni saya tanya dia. Sesudah tragedi ni dah masuk 2 tahun, saya tanya dia, Banji, macam mana dengan kereta tu? Allah, Ustaz tanya saya, mula ingat balik Ustaz, mula jadi sedih dia kata. Kenapa sedih? Sampai sekarang tak boleh nak selesai. Dia tak sempat nak pakai lagi tuan-tuan. Bayar cash. Dia baru je pencen daripada jabatan dia, saya tak sebutlah jabatan mana tuan-tuan, suami isteri, dia bayar cash 100 lebih tuan-tuan. Tiba-tiba cash 100 lebih tu hilang dalam peristiwa ujian banjir. Dia kata tak boleh nak buat Ustaz. Dia punya alat dia terpaksa order daripada China, dia kata. Sampai sekarang tak dapat-dapat. Gitulah. Kenderaan diuji dengan harta benda yang rosak. Saya jumpa dengan seorang bekas nazir di satu kawasan di Tanjung Karang tuan-tuan. Dalam satu kuliah, habis saja kami berkuliah, waktu duduk minum, dia datang pada saya, Ustaz, saya nak cerita kat Ustaz. Saya kena Ustaz, apa yang Ustaz sebut tadi saya kena. Apa dia? Iaitulah di-scam oleh scammer. Tuan-tuan, dia di-scam. Berapa kena tuan-tuan? RM100,000. RM100,000. Duit daripada jualan tanah kebun tuan-tuan, hasil daripada pembahagian pusaka. Maka bila dapat duit itu entah dari mana tuan-tuan, datang scammer, duk himpit dengan dia, berkawan dengan dia beberapa minggu sampai dia ni percaya kepada hamba Allah ni. Dan akhirnya kerana percaya tadi, dia sanggup untuk banking transfer account tuan-tuan, sekali dua kali. Bila dah habis lesap RM100,000, bila dia kontak kawan dia, maka keluarlah dia punya jawapan tu, nombor yang anda dial tak ada dalam perkhidmatan tuan-tuan. Rupanya kena pukau tuan-tuan, kena pukau. Ini antara ujian yang berlaku di luar sana. Keluar daripada bangunan kita ni, kita akan terdedah dengan scammer-scammer, dengan kemungkinan fitnah yang Masya Allah antaranya tak mampu kita nak fikirkan dan nak terima tuan-tuan. Berat. Tapi ujian yang kita sebut ini masih lagi kecil. Ada satu lagi ujian yang lebih besar. Apa ujian ni tuan-tuan? Ujian agama. Ujian agama ni menyebabkan agama rosak. Kehidupan akhirat musnah. Bangkit-bangkit di akhirat, dia melihat akhirat dia ni habis rentung terbakar. Tak ada sebarang keuntungan lagi kerana kerosakan kehidupan dunia yang menyebabkan agama dia rosak, akidah dia rosak, dan kehidupan akhirat dia habis. Tidak membantu dia tuan-tuan. Ini kerugian apa tuan-tuan? Dari sudut agama. Khususnya ujian fitnah Dajjal. Tuan-tuan, ujian Dajjal. Sebab itu Nabi SAW ingatkan kita tentang dahsyatnya ujian yang datang daripada fitnah Dajjal ini. Kerana fitnah Dajjal dia bukan hanya merosakkan dunia, tetapi dia merosakkan akhirat tuan-tuan. Boleh faham tuan-tuan ni? Ini perkara besar. Macam yang saudara saya yang saya jumpa tadi, mantan nazir masjid, lepas daripada dia kena tu RM100,000, ada kawan dia datang bisik dia, Banji, jom kita ke Ipoh. Nak tak? Ipoh sana ada seorang boleh cari barang hilang, dia kata. Maka dia pergilah pula. Sampai di Ipoh, membayar lagi wang pengerasnya RM350. Sampai sekarang duit tak sampai-sampai. Tapi dia dah bayar RM350. Saya sebut kat Tuan Haji tu, Banji, yang RM100,000 tu kalau Tuan Haji sabar padanya, Tuan Haji dapat pahala besar. Dengan syarat bersabar dan baik sangka dengan Allah. Jangan duk marah kat Tuhan. Baik sangka pada Allah. Abang Ji dapat pahala besar. Tapi yang 350, yang tu kalau Abang Ji tak taubat, itu syirik bawa mati. Kehidupan akhirat habis hancur. Boleh faham tuan-tuan? Itu syirik. Berjumpa dengan seorang yang mengaku mengetahui perkara gaib. Dan kita sampai ke tahap meletakkan diri kita ni benar-benar percaya bahawa dia boleh datangkan balik apa yang hilang tadi. Sedangkan upaya sebegitu tidak mungkin diperolehi oleh manusia biasa tuan-tuan. Jadi ini perkara hak tak betul dalam kehidupan. Ujian pada agama, syirik, terlalu mudah berlaku tuan-tuan. Kita lihat lagi, ada satu kejadian yang berlaku tuan-tuan, boleh kita renung untuk kita ambil pengajaran.
18 Disember 2021 banjir besar di Shah Alam dan juga kawan-kawan kita yang lain Ulu Langat, tempat-tempat lain. Malam tu ada satu kejadian yang mengerikan. Malam 17 hari bulan. Iaitulah satu aksiden di Lebuh Raya Elite dekat dengan RNR Shah Alam tu. Tuan-tuan, berlaku satu aksiden yang melibatkan kematian 10 orang. 10 orang malam tu. Okey, 4 buah kenderaan, 2 protowira, 1 Azia dan sebiji trailer. Apabila satu protowira yang dalam perjalanan katanya balik daripada kenduri di Melaka nak balik ke Pelabuhan Kelang, tuan-tuan, terkandas di jalan raya, di highway tadi, rosak di tepi jalan waktu hujan lebat sekitar dalam pukul 9-9:30 malam, tuan-tuan. Jadi tak tahu apa masalah pada kenderaan, maka diusahakan dan cari bantuan. Seorang pomen faham saya daripada Pelabuhan Kelang juga datang untuk membantu, tuan-tuan. Kemudian ada lagi kenderaan lain yang berhenti untuk bantu. Ketika tengah duk bantu itulah, tuan-tuan, datang satu trailer daripada belakang. Ligan habis kenderaan kat depan tu. 3 biji termasuk trailer 4 biji, tuan-tuan. Yang mati berapa orang, tuan-tuan? 10 orang. 10 orang tu, seorang adalah pomen yang datang daripada, faham saya, dari Pelabuhan Kelang lah, tuan-tuan. Umur baru 27 tahun. Sama ada kahwin ke tidak, wallahu alam, tuan-tuan. Tapi umurnya muda sangat. Muda sangat. Jadi bayangkan keluarga si pomen ni nak terima hakikat kejadian yang berlaku pada malam tu. Kedatangan pomen ke tempat itu untuk membantu. Duduk di situ tak sampai barangkali dalam 5-10 minit, tiba-tiba dia yang menjadi mangsa. Jadi macam mana penerimaan ahli keluarga dia, tuan-tuan? Kalau dia ada anak isteri yang masih lagi muda, yang masih lagi awal perkahwinan, tuan-tuan, macam mana nak terima hakikat tu? Ini kita bincang tentang ujian dalam kehidupan. Okay? Kemudian yang 9 orang lagi, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat tak? Siapa yang kena tu? 9 orang. Satu keluarga dalam protowira, tuan-tuan. Penumpang dalam protowira. Rupa-rupanya protowira tu ada 10 orang pada hari itu, tuan-tuan. Iaitulah driver seorang, si suami, isteri kat depan, kemudian anak-anak dia. Dua. Boleh bayang tak macam mana 10 orang naik kereta protowira? Ini protowira, tuan-tuan, bukan angsa. Angsa 40 orang. Tuan-tuan tengok tak dalam iklan? Iklan angsa, tuan-tuan tak tengok? Akak tengoklah akak. 40 orang penyamun boleh naik. 40 orang penyamun dia naik ikut ni, dia keluar ikut ni, dia naik ikut ni. 40 orang. Alphard, Wildfire, ini protowira 10 orang. Nampak sangat B40. B40 nampak sangat, tuan-tuan. Yang selamat si suami je. Pasal suami tu duduk di luar kereta. 9 orang lagi, isteri dan 7 orang isteri dan 8 orang anak duduk kat belakang sebab hujan lebat, tuan-tuan. Waktu malam. Habis kena. Yang ni kalau kena pada keluarga kita, macam mana kita nak terima? Hakikat kehilangan ahli keluarga secara berjemaah gitu. One shot. Satu masa. Macam mana kita nak terima, tuan-tuan? Zuriat dia, kalau tak silap ingatan saya, yang tinggal hanya seorang lagi. Abang sulung. Yang ada di rumah, yang tak ikut. Pasal apa tak ikut? Faham kita sebab kenderaan tu dah tak muat lagi dah. Tak muat lagi dah. Barangkali kalau muat, dimasukkan lagi, tuan-tuan. 9 orang mati. Kalau balik rumah, subhanallah, tengok macam mana suasana rumah yang sepi. Yang selama ini dengan suara teriakan, helai tawa anak-anak. Kat sana ada pakaian anak, di sini ada pakaian anak, di sini ada kenangan dengan isteri, di sini pula ada permainan anak-anak di sini. Ya Allah. Balik, tuan-tuan, tengok keadaan sunyi sepi agak-agak, macam mana, tuan-tuan? Akak macam mana? Akak tak pernah rasa? Tak? Saya pernah bila isteri bersalin, tuan-tuan, hantar ke kampung. Kita senang je, hantar kampung je. Nampak benar tak? Nampak benar, senang jadi orang lelaki, tak? Balik rumah kosong. Baru perasan isteri tak ada. Anak pun tak ada, ikut isteri. Sunyi je, tuan-tuan. Dan tu rasa macam nak kahwin baru je aku. Gurau, tuan-tuan. Yang ni hilang. 9 orang mati. Innalillah. Ini dah dahsyat, tuan-tuan. Ujian dalam kehidupan. Ada di antaranya terlalu keras. Sebagaimana kita bincang.
Saya bawa satu lagi kes tuan-tuan. Yang ni saya ingat sangat. Berlaku tahun 2010 yang lepas. Tak silap November 2010. Seorang pemuda Muhammad Hairuman Miswan, umurnya lebih kurang 22 tahun. 22 tahun. Anak bongsu daripada 10 adik-beradik. Pada usia dia 5 tahun, mak ayah dia meninggal. Dia ni anak yatim piatu. Maka dia ni keluarga B40 tuan-tuan. 2 orang daripada kakaknya OKU. Maka dia usaha untuk bantu survival keluarga. Maka antaranya dia kerja di kilang. Kemudian hari-hari yang kosong, masa-masa yang free tu, dia pergi bersihkan ladang kelapa sawit. Ini berlaku di Felda Sungai Tengi tuan-tuan. Felda Sungai Tengi. Jadi dalam satu kejadian pada awal pagi, ketika dia sedang mencatas pelepah kelapa sawit menggunakan galah aluminium tu tuan-tuan, tiba-tiba dia tercantas kabel elektrik. Arus elektrik tuan-tuan menyambar kena pada tubuh badan. Kawan dia yang cerita kes ni, dia kata Miswan ni sampai terlambung 5 meter tuan-tuan, berasak tubuh. Kerana rupanya malam tu hujan lebat, jadi siang tu rupanya ada kabel yang kata orang yang terluka, yang tak terbalut dengan baik, dan akhirnya kena pada tubuh dia tuan-tuan. Maka apa yang berlaku pada Miswan ni, Miswan bapak dia tu, masalah saya ni, saya sebut bapak lah, Hairuman. Berlaku pada adik Hairuman ni, bawa ke hospital, doktor buat keputusan untuk kerat tangan tuan-tuan. Tangan kanan, kemudian tangan kiri. 2 tangan. Selang beberapa hari lepas tu, kaki kiri pula dibuat keputusan untuk dipotong. Pasal apa? Dah gangreng tuan-tuan. Gangreng, hitam, sel dah mati, maka tinggal sebatang kaki je. Itu pun kaki kanan tak berapa nak berfungsi macam kita yang sihat ni. Kerana banyak sel yang dah rosak. Cuba bayang tuan-tuan, umur 22 tahun. Dalam keadaan keluarga diuji dengan kemiskinan. Yatim piatu, mak ayah tak ada. Kemudian adik-beradik pula ada keperluan, kakak 2 orang yang OKU. Tiba-tiba dia yang baik ni, yang nak baiki dan bantu keluarga, tiba-tiba diuji begitu. Lagu mana tuan-tuan kalau kita duduk tempat tu atau kita buat analisa kes ni, macam mana kita nak terima konsep ujian yang Allah Ta'ala datangkan dalam kehidupan kita? Sedangkan dari sudut akidah, kita diajar bahawa apa yang berlaku ni datang daripada Allah Ta'ala. Tidak ada satu perkara sampai ke tahap sehelai daun yang jatuh pada malam hari berlaku secara koinsiden. Ia berlaku dengan keizinan Allah, dengan kebenaran Allah, dan dengan atur jalannya oleh Allah Ta'ala. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Jadi macam mana kita nak boleh terima hakikat ni tuan-tuan? Ujian yang cukup besar pada sebahagian daripada kawan-kawan kita. Sebab itu, orang-orang yang menerima beban ujian ini, ada di antara mereka terpekik tuan-tuan. Terlolong. Dan ada di antara mereka yang menyalahkan Tuhan. Memaki Tuhan. Memaki Tuhan. Saya ingat waktu saya budak-budak dulu, tahun 80-an, ketika nak tidur, mak saya selalu bawa satu kisah. Ini obat nak tidur lah tuan-tuan ni. Selalunya kita kalau nak tidur, kita cerita apa tuan-tuan? Sang kacil dengan beruk. Beruk ke? Beruk ke apa? Beruk ke tenuk? Beruk. Apalah sang kacil, sang buaya, sang rangkak, sang belang, semua lah. Itu cerita kita nak tidur tuan-tuan. Yang mak saya ni, dia selalu suka cerita apa ni? Bab malaikat, antaranya dipaksa saya tuan-tuan untuk bilang malaikat 10. Kemudian bilang Rasul 25, Rasul 5 ulul azmi. Sampai banyak kali saya memberontak tuan-tuan. Kadang-kadang, mak ni asyik hamba je awak kena. Orang lain tak kena pun. Tu adik seorang tu, awak dia tak kena. Hamba je yang kena. Marah kat mak tuan-tuan. Budak-budak. Rupa-rupanya dalam ramai-ramai adik-beradik, saya boleh duduk kat depan, duduk cakap. Duduk sharing. Bagai tuan-tuan. Dalam masyarakat. Rupanya ada keberkatan mak kita kat situ. Jadi antara cerita yang mak saya share ialah tentang seorang pekebun penanam tembakau di Bacok, Kelantan. Di Bacok, Kelantan. Bagaimana dia ni bergantung sepenuhnya dengan hasil penanaman tembakau. B40 tuan-tuan. Maka dalam satu kejadian, apabila tanaman tembakau tu sudah hampir nak dituai,
tiba-tiba datang banjir, menenggelam tanaman sampai rosak habis tanaman. Maka dia sebagai orang yang satu-satunya sumber pendapatan kat situ tuan-tuan, dia dah canak-canak dah apa yang dia akan buat, apa yang dia akan lepaskan hutang-hutang semua ni daripada tanaman, hasil tanaman pada tahun itu, tiba-tiba habis berkecat. Kerana tanaman habis terendam air. Apa yang dia buat tuan-tuan? Dia naik atas rumah, bawa dia punya parang panjang, kemudian turun ke tanah, dia acung ke langit. Celaka kamu Tuhan. Mana kamu ya Allah? Kenapalah kamu takdirkan aku begini? Jahat kamu, macam-macam lah tuan-tuan. Bahasa laknat. Melaknat Tuhan. Dan katanya, datang peti dari langit tuan-tuan. Terus tersembam mati tuan-tuan. Kat situ. Saya bawa cerita ni di beberapa tempat. Dalam kuliah saya, tujuan saya ialah saya nak dapatkan sanad. Boleh faham tuan-tuan? Sanad, faham sanad? Sanad ni maknanya pencerita. Dalam hadis ni, nak terima hadis tu, kuat ke tidak, kena tengok sanad. Dan juga kena tengok sistem matan, teks dia tuan-tuan. Jadi sanad ni tak ada, tak tahu. Saya tak boleh nak mengesahkan cerita ni benar ataupun tidak. Jadi saya nak tahu, kok ada dalam masyarakat yang jumpa sanad dia. Saya bercerita beberapa tempat. Salah satunya di Kuang tuan-tuan. Di Kuang. Jadi habis saja kuliah tu, ada seorang AJK Masjid. Dah umur lebih kurang dekat 65-68 begitulah tuan-tuan. Datang dia kata, Ustaz, cerita Ustaz bawa ni saya pun dengar, dia kata. Cuma yang saya dengar ni ada penambahan sikit. Apa dia penambahan? Ketika nak diusung jenazah dia ke perkuburan, tak boleh, tak terangkat jenazah. Maka terpaksa ada seorang yang agak berusia kat situ, cadangkan supaya bawa parang sekali masuk dalam keranda. Itu barulah boleh diangkat. Itu cerita saya sebut tak imam lah dia tuan-tuan. Tambah sikit menurut versi yang dia bawa. Kemudian satu tempat lagi saya bawa di Kuang, di Bandar Seri Damansara, Masjid Al-Mukarramah. Jadi habis kuliah tuan-tuan, seorang datang. Dia ni rupanya orang bacok. Dia kata, Ustaz, saya bacok Ustaz. Cerita Ustaz tu betul Ustaz. Itulah yang berlaku, kami di sana, kami diingatkan kisah tu. Cuma hak versi mayat tak terangkat tu, itu versi Israeliat lah kot. Itu versi tambahan. Nak ceritanya, ada apa yang disebut sebagai sebahagian daripada refleksi daripada masyarakat yang menyalahkan Tuhan di atas ujian yang diterima. Sampai mencabar Tuhan, tuan-tuan. Sampai mencabar Tuhan. Inilah sebab di barat, mereka fed up dengan Tuhan. Mereka sudah kecewa dan putus asa dengan Tuhan. Pasal apa? Sebab kehidupan penuh dengan penganiayaan, ketidakadilan pada faham mereka. Sehingga kan ada di antara mereka yang percaya bahawa Tuhan dulu pernah ada, sekarang tak ada. Tuhan sudah mati. Sampai begitu sekali tuan-tuan, pemikiran manusia kerana tekanan dalam ujian kehidupan. Ada seorang berada tuan-tuan, umur dalam 25 tahun, bulan puasa, balik daripada kilang, ini berlaku di Felda di sebelah Pahang, balik daripada kilang pada hari itu awal sikit, teringat nak beli juadah di bazar Ramadan, kemudian juadah tu bila dibeli, dihantar ke rumah, kemudian dia keluar rumah balik dalam lebih kurang pukul 6.30 tu untuk hajat lain lah, barangkali nak meronda kampung apa tuan-tuan. Elok dia buka pintu rumah dia tu, tiba-tiba ada budak-budak duk main mercun. Satu daripada mengecun tu betul-betul melayang depan mata dia, kemudian meletup depan mata dia, akibatnya buta mata tuan-tuan. Menyebabkan dia ni mengeluh tuan-tuan, dia kata kalaulah aku tak keluar rumah, kalaulah aku tak buka pintu balik, kalaulah aku teruskan duduk dalam rumah, kalau tuan-tuan. Jadi ini cerita ujian. Boleh faham tuan-tuan? Jadinya dari sudut akidah tauhid dia datang daripada Allah Ta'ala. Maka bagaimana Allah menyiapkan kita tuan-tuan untuk menghadapi ujian ini? Apakah Allah datangkan sistem ujian tapi tak disediakan skema jawapan, kaedah untuk menghadapi ujian? Sudah tentu Allah sediakan segala-galanya. Bagaimana tuan-tuan? Antaranya menerusi ibadah. Ibadah tu apa tuan-tuan? Ketaatan kita kepada Allah. Sama ada ibadah tu namanya ibadah khusus,
solat, puasa, zakat, haji, ataupun ibadah umum. Belajar kita, bekerja kita, bermain kita, berhibur kita. Apa-apa saja tuan-tuan, kalau kita letakkan diri kita pada niat yang benar dan adab-adab yang betul, maka kita berada pada ibadah. Khususnya ibadah solat. Kita selalu nak tekankan solat ni tuan-tuan sebab apa? Sebab ramai orang nakal pada solat. Terutama anak-anak muda tuan-tuan. Yang tak faham kenapa Islam sampai begitu sekali. 5 kali sehari semalam solat berpusing-pusing. Sekarang usia baru 25 tahun. Solat hari-hari berpusing-pusing 5 kali sehari semalam. Takdir Allah Ta'ala umurnya sampai 80 tahun. Sekarang baru 25 tahun. Maka dia masih ada 45 tahun. Takdir dalam ilmu Allah. 45 tahun lagi. Apakah solat ni wajib? Jawabnya kalau dia tanya kepada ustaz, kepada kita semua, kita jawab, sudah tentu wajib. Sampai bila? Kita jawab, sampai Abang Jamil mati. Sampai Abang Jamil mati. Tuan-tuan, sampai mati. Jadi apa sebenarnya yang Allah Ta'ala nak? Di sini kita bincang sikit. Ada masa sikit lagi tuan-tuan. Allah Ta'ala menjadikan ibadah sebagai salah satu daripada skema jawapan pada ujian tadi. Macam mana tuan-tuan? Iaitulah menerusi tarbiyah agama. Menerusi ibadah inilah agama dimunculkan dalam diri kita. Beza yang amat jauh antara orang yang ada agama dengan orang yang tak ada agama pada menghadapi ujian. Kita ambil contoh tuan-tuan. Orang yang tak ada agama. Kita tengok dalam senarai negara-negara yang paling miskin di dunia. Kita tengok. Banyak di antara negara tu datang dari kalangan negara dunia ketiga. Negara dunia ketiga. Malah sebab dinamakan negara dunia ketiga, salah satu KPI-nya adalah kemiskinan, kebuluran. Tuan-tuan, illiterasi kat situ, kadar buta huruf di situ, bahaya peperangan di situ. Tempat selalu bencana alam di situ menyebabkan negara-negara ini diklasifikasikan sebagai negara dunia ketiga. Tuan-tuan. Dan apakah kebetulan ataupun sengaja dirancang, majoritinya datang melibatkan negara umat Islam. Itu negara dunia ketiga, negara miskin, negara kebuluran tuan-tuan. Tapi apa yang berlaku? Negara yang penuh dengan ujian ini tuan-tuan, orang Islam ni, apabila dilihat kepada kadar bunuh diri, kita lihat tak banyak tuan-tuan. Tak banyak. Kita ambil contoh yang mudah. Nak banding antara orang yang ada agama dan tak ada agama. Orang yang tak ada agama ni tuan-tuan, kita ambil contoh Jepun. Mudah sikit kita nak sembang tuan-tuan sebab kita dekat sikit dengan budaya Jepun. Kita pernah mengalami dasar penjempunan. Betul tak tuan-tuan? Dasar pandang ke timur. Boleh guna perkataan tu tuan-tuan? Kan marah pula kat saya. Kita ada Islamisasi ni, Japunisasi. Japanization. Boleh tuan-tuan guna perkataan tu? Boleh tak? Tapi dah habis dah ditamatkan dasar pandang ke timur. Saya Unicel tuan-tuan. Unicel menjadi salah satu daripada feeder menyediakan anak-anak yang nak pergi ke Jepun. Tapi program tu sudah habis. Begitu juga di Universiti Malaya, ambang asuhan Jepun. Atau ada di antara kawan-kawan yang memang daripada sistem itu. Ini lagi dekat lah tuan-tuan. Jadi Jepun ni tuan-tuan dekat dengan budaya kita. Kenapa? Kita cuba nak Jepunkan masyarakat kita. Maksud Jepunkan di situ ialah dari sudut nilai-nilai. Boleh faham tuan-tuan ni? Sistem nilai. Sistem nilai. Saya pergi satu tempat bulan puasa ni tuan-tuan. Cadangnya nak mengumpat Jepun. Tiba-tiba tengok dia punya banting dalam tu. Banyak banting. Sistem 5S tu tuan-tuan. Dia rupanya tempat tu dia terapkan sistem 5S. Tuan-tuan biasa kan 5S? Sesi, apa benda tak? Seko tu jenama jam. Apalah tuan-tuan budaya nilai daripada Jepun. Susah hati saya nak mengumpat Jepun gitu tuan-tuan. Jadi Jepun ni nilainya terlalu tinggi, dipandang tinggi oleh kita masyarakat luar. Bagaimana nilai-nilai yang diamalkan oleh mereka menjadi antara sebab mereka ni maju zaman sekarang ni tuan-tuan. Padahal kita tengok
Jepun sudah musnah menerusi Perang Dunia Kedua dulu, 1945. Apa yang berlaku? 5 Ogos 1945. Bom atom digugurkan di Hiroshima, Nagasaki. 9 Ogos, beberapa hari selepas itu, digugurkan pula di Nagasaki. Menghancurkan Hiroshima. Seluruh negara umat Islam. Negara umat Islam ada berapa tuan-tuan? Ada 57 buah negara. OIC tuan-tuan. OIC. KDNK seluruh 57 buah negara yang ada Arab Saudi, ada Kuwait, ada Qatar, ada UAE, ada Brunei, ada kita Malaysia tuan-tuan. Ada takaful Malaysia dalam tu tuan-tuan. Tak boleh nak lawan dengan KDNK, kekayaan Jepun. Inilah cerita luar biasanya ekonomi diorang. Macam mana diorang bangkit? Antaranya menerusi sistem nilai. Budaya diorang. Budaya mereka dengan kamikaze. Budaya mereka dengan Bushido tuan-tuan. Semangat kepahlawanan Jepun. Budaya mereka, apa satu lagi, Kaizen. Iaitulah self-improvement. Hari ini lebih baik daripada semalam. Besok mesti lebih baik pada hari ini. Itu Kaizen tuan-tuan. Jepun. Cukup memberi impak yang besar kepada kemajuan Jepun tuan-tuan. Tapi apa yang kita sebut sebagai nilai baik ini, apakah semua baik? Rupanya tidak. Dari sisi negatif, rupa-rupanya Jepun ni tuan-tuan, negara yang terlalu fragile, terlalu rapuh. Rapuh kat mana tuan-tuan? Iaitulah apabila sahaja mereka mengalami tekanan, mereka diuji dengan ujian dalam kehidupan, mereka akan cepat mengalah yang berakhir dengan kematian. Suicide. Mereka bunuh diri tuan-tuan. Jepun adalah antara negara yang paling tinggi kadar bunuh diri di dunia selain daripada Korea Selatan. Di Jepun ada satu tempat yang menjadi favorit untuk bunuh diri. Hutan yang asalnya dijadikan tempat pelancongan, tapi hari ini menjadi tempat untuk bunuh diri. Hutan Okigahara tuan-tuan, dekat dengan kaki gunung Fujiyama. Ini nak cerita tentang budaya Jepun. Dari sudut negatif, rupanya mereka ni terlalu fragile. Terlalu mudah untuk mengalah apabila mereka diuji dengan ujian kehidupan. Berbanding negara, kita ambil satu contoh, negara Afghanistan yang termasuk dalam senarai negara yang paling miskin dunia. Negara Palestin tuan-tuan, semenanjung Gaza. Gaza tuan-tuan, nak cari makanan tak ada, terpaksa anak-anak ni cari kotak-kotak di tempat sampah, bawa balik, rebus bagi lembut, kemudian dimakan ganti gandum dan roti. Sampai ke tahap kayu-kayu dirincik jadi halus, dimasak bagi lembut, kemudian dijadikan gantian kepada roti dan gandum tuan-tuan. Itu cerita di Gaza. Sehingga kan ulama memfatwakan kalau jumpa bangkai keledai, kuda, kucing, maka mereka boleh bawa balik, kincah, proses untuk jadi makanan. Pasal apa? Mereka dalam keadaan darurat yang amat sangat. Sejak tahun 2005 tak silap saya, mereka diletakkan iron wall, dinding simen konkrit yang cukup kejam tuan-tuan, memisahkan mereka dengan dunia luar sejauh 62 km setinggi 8 meter, menyebabkan mereka berada dalam penjara yang paling besar di dunia, sambil disaksikan siang malam pagi petang oleh dunia tuan-tuan, tapi tidak ada tindakan yang dilakukan untuk menyelamatkan mereka di sana. Begitu juga bahagian lautan, bahagian pantai, mereka hanya dibenarkan untuk bergerak beberapa batu nautika saja untuk kehidupan mereka,
Selebih daripada itu mereka akan ditembak dengan peluru tanpa sebarang notis oleh kapal-kapal perang Yahudi. Ini realiti kehidupan di sana. Tapi pernah tak kita dengar mereka bunuh diri? Tak pernah. Hampir-hampir tidak ada. Kalau ada, dia adalah kes yang ganjil. Kes terpencil. Bukan kes yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Berbanding dengan Jepun. Jepun ada budaya bunuh diri kerana tekanan kerja. Karoshi. Karoshi. Dan kerana tension di tempat kerja, bawa balik, kemudian habiskan nyawa. Begitu juga mereka ada satu kebiasaan hari ini yang membingungkan ahli-ahli sosiologi mereka, iaitulah mereka, anak-anak muda mereka suka duduk bersendiri. Duduk dalam bilik gelap, seorang-seorang hilang daripada masyarakat, tahu-tahu mayat saja dalam rumah, tuan-tuan. Ini yang berlaku di Jepun. Hikikomori, tuan-tuan. Itu budaya diorang. Jadi ini beza antara Jepun yang kuat dari sudut kemajuan dunia dengan, kita ambil beberapa contoh negara umat Islam yang diuji dengan kemiskinan, dengan malapetaka besar kehidupan, tetapi dari sudut kelangsungan hidup cukup berbeza antara dua masyarakat ini. Okey, sikit lagi tuan-tuan, saya ada masa lebih kurang 5 minit lagi. Apa kekuatan yang ada pada umat Islam? Yang diwakili oleh sahabat-sahabat kita di Palestin, di Afghanistan, di mana-mana tempat yang lain. Apa kekuatan dia, tuan-tuan? Jawabnya, kekuatan itu duduk pada agama. Kerana umat Islam ada agama. Beriman kepada Allah, keadilan Allah, kasih sayang Allah, dan mereka beriman kepada segala janji dan pembalasan yang diletakkan dalam rukun iman mereka. Maka agama ni muncul dari mana, tuan-tuan? Jawabnya daripada ibadah. Khususnya ibadah solat, yang menyebabkan kita ni berpusing-pusing setiap hari. Buat lepas subuh zuhur, lepas zuhur asar, lepas asar maghrib, lepas maghrib isyak, lepas isyak subuh balik. Sampai bila nak habis? Tak habis-habis. Selagi mana akal kita masih waras. Maka bagaimana ibadah ni boleh menjana kekuatan iman, tuan-tuan, kekuatan agama? Saya sebut, tuan-tuan, dalam agama ada 3 perkara. Ada 3 tonggak utama. Pertama, agama tegak dengan akidah. Yang kedua, agama ada syariat. Dan yang ketiga, agama ada akhlak. Ada akhlak atau ihsan atau kadang-kadang disebut tasawuf. 3 elemen ini adalah kekuatan yang ada dalam agama yang menyebabkan orang-orang Islam berbeza kehidupan mereka dengan non-Muslim. Kekuatan akidah. Akidah maknanya ikatan, simpulan. Seorang Muslim, dia ada ikatan yang mengikat dia dengan Allah. Allah tu siapa? The Almighty. The ultimate power, tuan-tuan. Supernatural power. Tidak ada satu kekuatan yang boleh mengatasi kekuatan Allah Ta'ala, Tuhan. Jadi dari mana kekuatan itu? Dari mana keimanan itu muncul? Menerusi kebenaran yang dipaparkan oleh kesan-kesan kewujudan Allah. Jadi kawan-kawan kita, tuan-tuan, boleh bincang bab ni. Macam mana kekuatan iman pada perkara ghaib, tiba-tiba kita pegang sungguh-sungguh sehingga kan kita sanggup untuk berkorban kerana keimanan, walaupun perkara itu adalah perkara ghaib yang tak nampak depan mata, tuan-tuan. Jadi bagaimana akidah ikatan kita dengan Allah dijana menerusi ibadah. Okey, kita pergi, tuan-tuan. Dalam solat, tang mana aspek akidah dibina, tuan-tuan? Dalam solat. Kita tekan solat ni sebab itu ujian kita hari-hari, tuan-tuan. Kat mana bahagian akidah itu dibina, dijana? Antaranya, tuan-tuan, menerusi niat. Apabila kita letakkan niat ketika beribadah, niat tu lillahi ta'ala. Apa maksud lillahi ta'ala? Kita sangkutkan diri kita dengan Allah. Kita ikat, kita kemaskan betul-betul diri kita dengan Allah Ta'ala. Itulah dia elemen akidah yang menjadi antara tonggak utama kepada agama. Yang kedua, agama ada syariat. Agama ada syariat. Syariat ni apa, tuan-tuan? Syariat maknanya hukum hakam, undang-undang, peraturan. Bagaimana syariat muncul dalam ibadah, dalam solat? Macam mana aspek syariat dijana? Iaitulah apabila kita solat, kita berjaga-jaga pada perkara rukun. Jangan kita tinggal. Perkara wajib, tegakkan sungguh-sungguh dengan sempurna.
Perkara sunat kita usaha buat supaya markah lebih. Perkara haram tidak kita buat supaya tidak terbatal ibadah. Perkara makruh yang usaha kita tak buat supaya markah tidak kurang. Maka jagaan pada perkara-perkara itu, rukun 13-nya, qaulinya, fi'linya, qalbinya, itulah dia kaedah kita menjana syariat. Yang rupa-rupanya dia adalah kekuatan agama nombor 2. Boleh faham tuan-tuan? Yang ketiga, akhlak. Dari mana kekuatan akhlak muncul daripada ibadah solat? Apabila kita solat dengan solat yang terbaik. Antara kaedah yang alim ulama kita ajar. Solatlah kamu sebagai solat orang nak mati. Solat yang terakhir. Datangkan bayangan bahawa itu adalah solat yang terakhir. Maka ketika kita solat, kita jaga aspek khusyuknya. Kita datangkan rasa tamakninah, bertenang diri dalam diri. Kita datangkan rasa ta'zim, mengagungkan Allah Ta'ala. Kita datangkan rasa haibah pada Allah Ta'ala. Kita datangkan rasa tazallul, merendah diri pada diri kita. Kita mendatangkan rasa kita ni sebagai kerdil berhajat kepada Allah pada sepanjang kita solat. Maka apa yang kita buat itu dari sudut tasawuf, itulah dia kaedah untuk kita menghasilkan kesan solat yang namanya akhlak. Sebab itu tuan-tuan, orang bersolat dia dapat dilihat pada kesan dia. Kesan dia. Katakan saya ada hajat nak berjumpa dengan satu datuk. Datuk ni katanya orang besar di Takaful Malaysia. Tapi saya tak kenal dia. Tapi hajat saya terlalu penting. Maka bila saya jumpa dengan Haji Zamri kata apa? Oh, datuk mana ni? Datuk sekian-sekian. Oh, datuk tu ustaz. Datuk tu orang solat. Apa yang saya faham tuan-tuan? Datuk yang saya nak jumpa tu orang solat. Secara spontan saya akan rasa bahawa datuk itu orang baik. Pasal apa? Kesan daripada ibadah dia datang kepada akhlak. Boleh faham tuan-tuan? Pada akhlak. Baiknya, jujurnya, amanahnya. Boleh faham tuan-tuan ni? Habis dah masa saya. Last sekali tuan-tuan. Last sekali. Masa dah habis. Satu panggilan seorang kakak dia buat kepada satu stesen radio tuan-tuan. Sinar FM. Pada satu pagi. Kakak ni mengadu pada DJ. Puan DJ. Saya ibu tunggal. Anak-anak saya menangis kelaparan. Di rumah saya tak ada apa yang boleh diberi makan. Di tangan saya cuma ada RM10 saja. Dalam akaun saya cuma ada RM40. Kalaulah tidak kerana saya masih ada Tuhan, dah lama anak-anak saya hilang ibu. Boleh faham tak tuan-tuan? Kalau tidak kerana saya masih ada Tuhan, dah lama anak-anak saya ni hilang ibu. Apa maksud tuan-tuan? Kalau dia tak ingatkan dia masih ada Allah, dah lama dia mati bunuh diri. Tuan-tuan. Ini realiti yang berlaku dalam kehidupan. Maka kita sekali lagi ambil kes ni sebagai analisa kita, kefahaman kita, dari mana kekuatan yang ada pada kakak ni, daripada agama. Bagaimana agama muncul? Ibadah. Apa contoh ibadah? Solat. Ayo kita solat secara yang terbaik. Boleh tuan-tuan Kita akhirkan tasbih kafarah dan surah al